This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf dan hari ini kami akan membentangkan tentang Masyaqqah Tajribu Al-Taisir. Jadi saya akan menerangkan sedikit pendahuluan untuk Masyaqqah Tajribu Al-Taisir. Jadi syariat Islam ini tidak mentaklifkan kepada manusia untuk membuat sesuatu perkara yang manusia tidak mampu. Masyaqqah ni atau kesukaran yang akan menjadi sebab kepada suatu tu menjadi ringan. Jadi masyaqqah ni ada banyak, ada masyaqqah yang biasa, ada masyaqqah yang luar biasa. Contoh masyaqqah luar biasa ni masyaqqah yang macam lebih daripada had kemampuan manusia untuk melakukannya, terutama dalam beribadat kepada Allah. Jadi mempermudahkan, meringan. Jadi semua termasuk di dalam Masyaqqah Tajribu Al-Taisir. Jadi definisi Masyaqqah Tajribu Al-Taisir. Masyaqqah ini dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang meletihkan. Manakala masyaqqah dari sudut istilah adalah suatu perkara yang kebiasaannya mampu dilakukan. Tetapi dalam kes-kes tertentu, dalam hal-hal tertentu, ia telah terkeluar daripada batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran untuk melakukan. Jadi kaedah Tajribu Al-Taisir ni bermaksud jika ada sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam melaksanakan atau dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kaedah Tajribu Al-Taisir ni boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi ia selaras dengan kaedah dengan lafaz, sesungguhnya semua perkara suruhan apabila ia membebankan terhadap hamba atau manusia untuk mengerjakannya, gugur suruhan terhadapnya dan segala perkara tegahan yang membebankan hambanya untuk menjauhinya. So maksudnya kat situ segala perkara asal yang dah dia jadi musyaqqah, jadi satu macam kesukaran, dia akan tukar kepada hukum yang lain. Daripada hukum yang asal tu dia jadi longgar sikit. Disebabkan Masyaqqah Tajribu Al-Taisir yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi seterusnya saya akan bagi saudara seterusnya untuk menerangkan dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqul Hakim bin Anwar. Jadi saya akan menerangkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan kaedah Masyaqqah Tajribu Al-Taisir. Jadi saya ambil daripada Al-Quran berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Jadi dalil yang kedua firman Allah SWT yang bermaksud kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Jadi kesimpulan berdasarkan firman Allah ni, Allah tidak menginginkan kesukaran kepada umat kita lah, kepada kita. Sebaliknya mereka disuruh melaksanakan sesuatu tanggungjawab sekadar termampu atau mengikut kemampuan seseorang itu untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi saya ambil juga daripada hadis Nabi yang bermaksud apabila ditanya Nabi tentang agama, cara hidup manakah yang paling dikasihi oleh Allah, maka Nabi berkata agama Nabi Ibrahim, iaitu agama yang bertolak ansur. Jadi ada lagi satu yang bermaksud Nabi bersabda, pemudahkanlah dan jangan menyusahkan. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahawa syariat Islam adalah mudah dan ringan. Ia juga sebahagian daripada tujuan syarak. Jadi saya serahkan kepada seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Iman Muhammad Effendi. Ini saya akan ceritakan sebab-sebab keringanan. Okey, sebab-sebab keringanan ni ada 7, tapi saya akan terangkan hanya 3 saja. Yang pertama, musafir. Okey, apa sebab-sebab keringanan ni untuk orang yang musafir? Contoh bila diorang pergi jauh-jauh, diorang boleh solat qasada jamak. And then bila time bulan puasa, diorang boleh berbuka awal. Okey, yang kedua, sakit.
contoh dia sakit, dia macam dia tak boleh nak puasa, dia tak larat. So dia boleh untuk membuka puasa tapi dia kena ganti balik. Lepas tu yang kedua, dia macam air tak ada. Kalau air tak ada, kena tayamum. Itu keringanan dia. Yang ketiga ialah paksaan. Contoh seseorang tu memaksa kita untuk melafazkan perkataan kufur. So kat situ ditakpakan lah. Okay, lepas tu yang seterusnya saya akan ceritakan jenis-jenis keringanan syarak. Ni pun ada 7 tapi saya akan terangkan 3 saja. Yang pertama, keringanan dengan menggunakan kewajipan. Okay, contohnya kat sini tidak wajib atau gugur sembahyang Jumaat kerana ada halangan tertentu. So dia tak dapat solat Jumaat sebab ada halangan dia. Okay, yang kedua, dia tak boleh menyertai jihad sebabkan dia uzur. Yang ketiga, dia tak boleh nak buat haji sebabkan dia uzur juga. Okay, yang pertama. Itu yang kedua pula, keringanan dengan menggunakan bebanan, dengan mengurangkan bebanan. Contohnya, memendekkan atau qasar sembahyang zuhur atau asar menjadi 2 rakaat. Ini untuk macam orang yang musafir lah. Okay, yang ketiga pula, keringanan dengan gantian dan penukaran. Contohnya, air tak ada, mereka gantikan dengan tayamum. Okay, yang kedua, seseorang yang sakit, contohnya kaki patah, tak boleh nak solat berdiri. So, dia kena solat duduk. Yang ketiga, orang tua yang dah tak larat nak puasa, dibolehkan untuk tidak puasa tetapi dengan membayar fidyah. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazwan Alak bin Syahrul Jamil daripada kelas GPSU 6B. Hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang ruksah syariah. Ruksah mempunyai 5. Yang pertama ruksah wajib, yang kedua ruksah sunat, yang ketiga ruksah harus, yang keempat ruksah khilaf al-aula dan kelima adalah ruksah makruh. Okay. Untuk ruksah wajib, contohnya memakan bangkai ketika darurat, berbuka puasa kerana terlalu lapar dan dahaga yang boleh membawa kepada kebinasaan diri dan minum arak untuk memboloskan makanan yang tersekat di bahagian kerongkong ketika tiada minuman lain. Ia wajib dilakukan bagi menjaga nyawa. Okay. Hal ini demikian kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala, maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Untuk ruksah yang kedua, ruksah sunat, contohnya seperti mengasahkan sembahyang ketika perjalanan dan berbuka puasa kerana sakit atau dalam perjalanan musafir. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ia merupakan sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Ruksah yang ketiga, ruksah harus. Seperti akad jual salam, bai'ah al-araya, akad sewaan dan sebagainya. Ia diharuskan kerana diperlukan. Yang keempat, ruksah khilaf al-aula. Seperti melafazkan kekufuran ketika dipaksa. Dalam keadaan hati tetap beriman dan berbuka puasa ketika dalam perjalanan bagi orang yang tidak mengalami sebarang kesulitan. Yang terakhir adalah ruksah makruh. Ruksah makruh ni seperti mengasahkan sembahyang dalam perjalanan yang memakan masa kurang daripada 3 hari 3 malam. Namun begitu, ulama mazhab Hanafi membahagikan ruksah kepada 4 jenis. Saya sebut satu saja. Harus melakukan yang haram ketika darurat dan hajat, seperti melafazkan kata-kata kufur ketika dipaksa dalam keadaan hati tetap beriman. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala, maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudahlah ia beriman, maka baginya kemukaan dan azab dari Allah kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan ke rakan saya yang seterusnya. Okey, saya akan menyebut nama saya Luqmanul Amin bin Ahmad Zawani pada kelas DSM 4D. Saya akan menyebutkan tentang
kaedah pecahan iaitu furuk. Kaedah asas dan utama tersebut dapat dikeluarkan beberapa kaedah pecahan lain yang akan dibincangkan sebanyak 10 kaedah. Antaranya ialah apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan bahawa syariat Islam dibina atas dasar apabila sesuatu perkara itu sukar dan sempit, maka ia menjadi luas dan mudah. Contohnya, sudah memadai dengan saksi wanita dan diterima saksi wanita dalam perkara yang lelaki tidak mengetahuinya dan melihatnya, seperti cacat pada anggota dan lainnya. Yang kedua, apabila sesuatu itu longgar atau luas, hukum jadi sempit. Penerangannya, apabila sesuatu itu atau pelaksanaannya mudah, maka hukum pelaksanaannya menjadi sempit. Kaedah ini juga berkait rapat dengan kaedah yang bermaksud dengan keadaan darurat itu diharuskan menurut kadarnya. Kaedah ini bermaksud sesuatu itu dibuka ruang ketika darurat, dan apabila keadaan darurat itu lenyap, maka hukum pelaksanaan kembali pada asalnya. Contohnya, seseorang yang dalam keadaan lapang seharusnya melakukan sembahyang di amal waktu serta dengan menepati segala rukun dan syaratnya yang sempurna. Maksudnya, yang ketiga, kemudaratan itu membolehkan tegah-tegahan. Kaedah ini maksud keadaan kemudaratan itu membolehkan dan mengharuskan perkara yang ditegah atau dilarang. Kaedah ini dikaitkan dengan kaedah yajuzu fi darurah ma la yajuzu fi ghairiha, iaitu harus waktu darurat apa yang tidak diharuskan ketika lainnya. Namun begitu, pengharusan waktu darurat itu dengan menurut kadarnya atau tidak melebihi kadar yang diharuskan. Contohnya, harus memakai bangkai atau benda haram ketika sangat lapar untuk menyelamatkan diri daripada mati kebuluran. Okey, saya akan menyerahkan kepada mentah seterusnya. Selepas itu saya akan menerangkan sedikit tentang pembahagian masyaqqah. Menurut Al-Shatibi, musyaqqah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah musyaqqah yang biasa dan yang kedua adalah musyaqqah yang luar biasa. Musyaqqah yang biasa ini adalah kesulitan yang biasa orang-orang kita hadapi, seperti macam bekerja penat-penat apa semua untuk cari nafkah, tak pun untuk menunaikan ibadah-ibadah fardu seperti berpuasa di tengah panas. Itu adalah musyaqqah, tapi musyaqqah yang biasa. Musyaqqah yang biasa ini adalah tidak membawa kepada keringanan hukum. Contohnya kalau hukum tu macam kalau orang musafir tu boleh buka puasa disebabkan sakit ke apa kan. Tapi kalau puasa just tengah panas apa macam susah, itu tak membawa kepada keringanan lah. Jadi lagi satu, masyaqqah yang luar biasa. Masyaqqah yang luar biasa ni adalah kesulitan yang menyebabkan kesengsaraan kepada seseorang manusia yang mana pada asalnya dia boleh tanggung tapi dah teruk sangat. Contohnya macam ada wabak ke kan. Tak pun satu benda yang macam sangat teruk lah, dia punya sakit luka tu memang tak boleh sampai nak kena air ke. Itu adalah satu masyaqqah luar biasa yang dapat keringanan hukum. Jadi dalam masyaqqah luar biasa ni pula, dia dibahagikan kepada tiga pecahan. Yang pertama, kesulitan dan kepayahan yang besar dan paling berat. Contohnya macam teruk sangat lah. Kira kalau doktor kata dia memang kena makan. Dia memang kena makan satu hari tu kena makan 5 kali. Tapi dia kena berpuasa juga, so dibolehkan lah. Itu masyaqqah yang berat. Yang kedua, kesulitan yang ringan, masyaqqah yang ringan. Kesulitan ni contohnya macam demam-demam yang biasa je lah, bodoh-bodoh je, sesama ke apa kan, macam tu je. Lagi satu, ada kesulitan yang pertengahan. Masyaqqah dalam luar biasa ni ada yang pertengahan. Pertengahan ni di antara dia nak pergi ke yang luar biasa, tak pun dia ringan lah, dia macam tengah-tengah. Dia tak pergi teruk sangat, dia tak ni sangat. Jadi kalau yang pertengahan ni dia mengikut kepada situasi. Kalau macam lebih kepada teruk,
okey tak apalah. Kita masukkan dia dalam masyakkah yang berat. Kalau dia macam lebih kepada alah biasa-biasa je ni, dia masuk dalam masyakkah yang ringan. Itu saja pembahagian masyakkah. Jadi kita boleh masuk dalam ke bahagian isu-isu semasa yang berkaitan. Jadi saudara, dipersilakan. Okey, isu pertama yang saya ambil adalah macam saya cakap tadi kan, keringanan dengan menggugurkan kewajipan. So, kebanyakan frontliner sekarang, tak salah polis ke, nurse ke, bekerja sampai ke lewat malam. Banyak sangat pesakit-pesakit COVID-19 sampai diorang nak makan pun susah. So, apatah lagi solat. So, dekat situ ada kemudahan bagi dia, macam keringanan bagi dia. So, dia nak solat fardu tu maybe kalau lambat sikit ke apa kan. So, dia dapat dosa. Sebab apa? Dia tengah menguruskan pesakit-pesakit yang boleh membawa maut. So, kat sini kita boleh ambil keringanan dengan menggunakan kewajipan. Okey, seterusnya isu yang lain. Jadi saya bawakan satu isu berkenaan dengan solat Jumaat ataupun solat berjemaah. Jadi bolehkah kita solat Jumaat atau berjemaah pada waktu sekarang ni, waktu mana kita tahu waktu yang sangat pandemik lah. Jadi pertama sekali untuk melaksanakan solat Jumaat, ia perlulah dilihat kepada tempat, yakni dalam bentuk kawasan yang besar, sama ada sesuatu kawasan atau negara itu selamat daripada wabak COVID ataupun tidak. Jadi pada masa kini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah pun mengisytiharkan bahawa penyebaran wabak COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai paras pandemik. Jadi dalam keadaan pesakit yang baru yang semakin bertambah dan angka kematian yang semakin meningkat, begitu juga dengan keadaan seseorang jemaah yang tidak dapat dipastikan sama ada dijangkiti ataupun tidak. Maka dalam keadaan ini kita hendaklah mematuhi arahan pihak yang berwajib. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, dari semasa ke semasa, penularan wabak COVID-19 ini ternyata mencetus satu ketakutan dan kebimbangan yang tinggi. Justeru satu perbincangan telah diadakan menerusi mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 15 Mac 2020 dan kesemua telah bersetuju dengan penangguhan aktiviti masjid dan surau, termasuklah solat Jumaat dan solat berjemaah. Jadi berdasarkan pertimbangan terhadap mudarat amat besar. Jadi dalam keadaan seperti ini, ia diputuskan atas dasar kebertanggungjawaban pemerintah berdasarkan kaedah polisi pemerintah itu hendaklah berasaskan maslahat terlebih terhadap rakyat. Jadi para ulama menetapkan bahawa segala tindakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah wajib didasari dengan maslahat dan kebaikan untuk masyarakat umum seluruhnya iaitu rakyat yang berada di bawah takbir urusnya. Sekiranya tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan objektif yang asal, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak terpakai dari sudut syarak. Dari justeru dalam isu ini, jika dilihat daripada segi maqasid syariah, hifz al-din iaitu memelihara agama sememangnya aula diutamakan. Tetapi pada saat yang sama kita juga perlu lihat kepada hifz al-nafs iaitu memelihara nyawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang makan bawang putih atau merah yang tidak dimasak dan kuat baunya, maka jauhilah kami atau disebut jauhilah masjid-masjid kami dan duduklah di rumah sahaja. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Ibn Rajab menjelaskan jika seseorang makan bawang maka dia dimakruhkan memasuki masjid. Adapun yang zahir dari kenyataan Imam Ahmad bahawa orang yang demikian adalah haram hadir ke masjid. Beliau menyebut bahawa jika seseorang makan bawang kemudian sengaja hadir di masjid, maka dia berdosa. Jadi dalam hal ini, adakah dengan sebab makan bawang tu akan boleh menyebabkan kematian pada orang lain?
Jadi jawapannya tidak. Ianya hanya bau mulut. Jika Nabi SAW bercakap seperti itu, ia adalah haram. Ia adalah dalam masalah tahsiniat. Ini termasuk seperti menggunakan berus gigi dan ubat gigi, berkumur, menggunakan Listerine ataupun seumpamanya. Maka dalam masalah tahsiniat pun, jika hendak pergi solat berjemaah pun Nabi tak benarkan dan diminta supaya bersihkan terlebih dahulu. Maka jika datang dalam bentuk hajiat, keperluan, sudah tentu perkara ini patut lebih diutamakan. Jadi pada masa sekarang, boleh dikatakan dari segi kesihatan, ia termasuk dalam tahap daruriyat. Ini kerana kesan apabila bercampur gaul dan berada berdekatan dengan suspek positif COVID-19. Maka ia akan membawa kepada keadaan yang cukup parah. Justru pada ketika itu kita katakan bahawa kaedah la darara wa la dirara, iaitu tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan kemudaratan. Oleh itu atas asas inilah arahan yang dikemukakan oleh pihak yang berwajib dan disokong oleh pendapat agamawan, khususnya dari badan-badan yang berautoriti dan juga kebijaksanaan pemerintah negeri-negeri di Malaysia. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa langkah yang dikemukakan itu adalah tepat. Jadi isu ini telah pun membabitkan hampir seluruh dunia, termasuk negara-negara Islam yang lain. Seperti negara-negara yang kita tahu yang terkenal dengan kuatnya pegangan Islam, iaitu Arab. Mereka juga turut menyatakan hakikat yang sama. Termasuklah negara jiran kita iaitu Indonesia melalui badan-badan Nadatul Ulama mereka. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian isu semasa saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okey, kalau aku tanya soalan boleh? Boleh. Kan ada satu situasi ni kan, time zaman apa tu PRU 2017 itu kan, time pilihan raya tu. Ya. Contoh ada masalah air kan. So kalau macam ada situasi ni, kita dah masalah air dah kurang. Lepas tu kita pula ada macam kita tahu air yang berkarat ni kan sebenarnya kan beracun untuk badan kan. Air yang kalau kita minum air berkarat tu dia kan beracun untuk badan. Tapi kalau dah kita ada air tu je kan, kita boleh guna air tu untuk minum ke atau macam mana? Boleh ke? Kiranya. Walaupun kita tahu air tu beracun. Dan tempat lain tak ada air dah? Air lah, dah macam kes kan memang kes dah tak ada air. Dah aku sebut tadi kes tak ada air. Dan kita pun dah simpan air macam air yang lama punya berkarat, daripada air berkarat macam tu kan. Jadi masalah tu memangnya kita kena cari dululah tempat yang ada had lah tempat dia sebelum kita nak minum air tu. Kita kena usaha dulu. Usaha seboleh mungkin. Lagipun air boleh memudaratkan kita. Tak mungkin lah engkau je ada air karat tu, takkan orang lain kering kan. Tak mungkin lah bos. Itulah. Jadi kita boleh masuk isu seterusnya. Silakan. Tapi kalau betul memang dah tak ada kan, dah memang ada air tu je. Kalau kita macam mungkin memang dibolehkan lah. Walaupun ada racun pun memang boleh lah. Wish. Air sungai ada kan? Air sungai kering. Sungai kering. Sungai pernah kering ke? Tak tahu, tak Sungai pernah. Ampang. Sungai Ampang. Kita boleh teruskan isu yang seterusnya. Okey, isu seterusnya saya akan terangkan sikit je lah, tak panjang. So isu ni dia berkait juga dengan macam solat jemaah tadi, solat Jumaat dekat masjid kan. Tapi macam kita tahu, macam saudara kita bagi tahu tadi, zaman sekarang ni pandemik dia yang memang betul dah pandemik lah. Kan? Pandemik yang memang satu dunia dah ada pandemik benda ni, dah ada virus ni, dia dah spread ke satu dunia kan. Jadi menyebabkan setiap negara tu
percentage kematian tu makin lama makin meningkat, makin tinggi setiap negara dari setiap negara. Jadi adalah orang yang macam, kan dulu-dulu kalau ada orang meninggal ke apa kan, kita mandikan jenazah tu macam biasa je kan, pakai air kan. Tapi kalau macam sekarang ni, virus ni dia boleh spread through air, dia boleh spread through touch kan. So macam-macam kalau kita nak interact dengan pesakit COVID tu memang akan berjangkit. Jadi kalau macam untuk mandi jenazah ni, kalau macam time-time COVID sekarang ni, kira dibolehkan lah untuk tukarkan mandian jenazah tu dengan tayamum. Kiranya masukkan je jenazah tu atau mayat tu dalam plastik kan. Jadi kita tayamumkan dia je dari luar gitu. Sebab ada satu kisah dulu, kisah sahabat Nabi pergi berhijrah. Bukan berhijrah, apa tu? Pergi apa? Perang. Apa? Bukan lagi satu. Berhijrah. Safi. Musafir. Ada sahabat-sahabat Nabi pergi musafir. Lepas tu ada seorang sahabat Nabi ni, kepala dia terkena batu berdarah kan. Lepas tu tak lama lepas tu dia tidur ke apa, dia mimpi basah. Lepas tu dia tanyalah member dia kan, dia tanya boleh ke ada satu kemudahan tak ataupun macam rukhsah untuk aku gantikan dengan mandi. Sebab kepala dia dah berdarah kan, nak mandi wajib. Dia kata dia nak tukar kan. Lepas tu sahabat tu kata tak boleh, aku tengok kat engkau ni tak ada pun benda-benda yang macam tak boleh mandi wajib guna air kan. Mandi je. Tahu-tahu member mandi meninggal. Lepas tu waktu diorang balik daripada musafir tadi, ceritalah kat Nabi kan. Cerita Nabi cakap, ceritalah apa yang jadi dia apa semua kan. Lepas tu Nabi cakap, itulah ubat bodoh ni bertanya. Kalau kau tak bertanya tak tahu kan. Ubat bodoh ni bertanya, jadi tanya dulu. Lepas tu Nabi kata patutnya kalau macam dah berdarah, dia tak boleh nak mandi kena air tu kan. Just macam cuci lah darah tu sikit ke tepi-tepi dia, lepas tu tutup pakai kain. Lepas tu lalu air tak pun letak je lalu tanah tu macam tu. Boleh je macam tu. Jadi kalau untuk orang jenazah pesakit-pesakit COVID yang dah meninggal dunia apa semua tu kan, so diorang tak dibolehkan lah untuk tak mandi jenazah hanya dengan bertayamum. Itu saja, jadi saya akan siapa yang ada kan yang diorang mandi juga jenazah tu, tapi diorang pakai lengkap lah. Apa tu? PPE. PPE pakai tu. plastik dia tu. Itulah sebab kan ada sesetengah jenazah kan tak dimandikan kan, just diorang bungkus je macam tu kan. So kalau macam masalah tu kira bukan jadi satu masalah lah, kira dibolehkan lah macam tu. Tapi ada je lah orang mandi ke apa semua pakai lengkap kan, cuma adalah dia punya risiko dia kan. Dia buat dua lah, mandi tak pun tayamum, ikut situasi. Betul. Jadi siapa lagi ada isu yang berkaitan? Terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwan. Saya akan ceritakan isu tentang yang agak masyhur lah. Kiranya kalau orang muda zaman sekarang ni yang tak tahu, yang jarang pergi sekolah waktu-waktu yang macam pandemik ni kan. Isu saya adalah kesulitan ketika kita untuk pergi destinasi yang jauh. Contoh macam destinasi yang 90 kilo mahalah. 9 kilometer macam tu. Okey. Kira 2 mahalah. Okey. 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 Kesulitan ni selalu orang muda lah. Orang muda macam saya pun, saya akan tanya bila orang kita pergi dengan family kan, pergi jalan ke pergi mana-mana kan, yang lebih 2 mahalah, kita akan tanya kat mak ayah atau ibu. Kita akan tanya boleh tak, macam mana nak solat jamak. Sebab banyak budak-budak muda sekarang ni keliru macam mana nak solat jamak. So berbunyi jawapan kan. Ada persoalan mengenai hadis ni. Hadis yang kalau saya sebut panjang, biar saya terus masuk je. Begitu lama ditanya dan pernah dibincangkan di dalam bab fiqh. Muqarrar adalah fiqh perbandingan dan juga fiqh hadis. Ianya amat untuk ditekuni dan ditelah agar dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kami kemukakan berkenaan syariat dan tafsiran serta pendapat para muhaddits dan fuqaha mengenai isu ini. Okey. Pertama, sudut daripada pandangan hadis,
Hadis yang dinadakan itu adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim rahimahullah. Hadis ini disebut oleh para ulama berkenaan dengan maksudnya. Okey, maksudnya telah solat Rasulullah SAW Zuhur dan Asar secara jamak di Madinah dalam keadaan tiada ketakutan dan juga bermusafir. Telah berkata Abu Zubair, aku telah bertanyakan Said, mengapakah dilakukan sebegitu? Maka jawab Said, aku telah bertanyakan Ibnu Abbas soalan seperti yang kamu tanyakan. Maka jawab Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengkedati untuk tidak menyusahkan umatnya. Okey. Kira jamak ni sebenarnya sunat tau. Kalau budak-budak muda zaman sekarang tanya cakap kat diorang, kalau kita pergi mana-mana solat jamak ni sunat. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Sebab Rasulullah SAW pun dah cakap kan, kalau nak ikut sunnah dia lagi bagus lah. Kita pergi sana, contoh pergi Kelantan kan, KL ke Kelantan dalam 300-400 km. So kita diharuskan atau disunatkan lah untuk menyenangkan diri kita. Okey. Yang kedua adalah dalam riwayat yang lain pula ada menyebutkan Rasulullah SAW menjamakkan antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak di Madinah bukan dalam keadaan takut dan hujan juga. Al-Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengannya dan ianya juga dari jalan Ibnu Abbas rahimahullah. Maksudnya Rasulullah SAW telah solat di Madinah 7 rakaat, 8 rakaat iaitu Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Maka telah berkata Ayyub Al-Sakitani, boleh jadi ia pada malam yang hujan berkemungkinan boleh jadi. Okey. Hadis ini seperti berikut adalah hadis yang dinukilkan di atas menjadi hasal atau hujah kebulan jamak bagi orang yang bermukmin. Kira bagi orang yang Islam lah, untuk musafir. Ianya diambil dari zahir hadis dengan mengatakan boleh jamak tanpa hajat, keperluan semata-mata tetapi dengan syarat. Ianya tidak dilakukan secara berterusan. Ini merupakan pendapat Ibn Sirin Rabihah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya akan bagi isu yang terakhir kepada rakan saya. Ada nak tanya soalan tak? Untuk jamak kan. Sebab kadang jamak ni pun saya pun kadang keliru. Sebab banyak kan jamak kasar, jamak takdim. jamak takdim. Terima kasih. Okey, kalau jamak qasar tu macam mana? Jamak Jamak takdim, jamak Memendekkan taksir. solat kan. Kalau ikutkan kita memendekkan solat daripada macam contoh Zuhur, yang boleh memendekkan solat Zuhur ke Asar dua-dua, Maghrib ke Isyak. Subuh rasanya tak. Subuh untuk Maghrib ke Isyak ni kita buat Maghrib dulu 3, baru buat Isyak dulu 2. Kalau kira bila nak buat jamak takdim, jamak qasar dengan jamak takhir tu? Kalau pandangan saya, apa yang saya faham lah. Jamak takdim ni kira memendekkan solat pada 4 kepada 2 kan. Kira kalau dah solat Zuhur, kita solat Zuhur lah, waktu Zuhur, kita buat Zuhur dulu baru Asar. Ataupun kalau dah sampai waktu Asar, kita solat Zuhur dulu, kita solat solat mana yang dah sampai. Faham tak? Mana waktu dia yang dah sampai. Kira Asar dulu baru Zuhur. Kira macam situasinya macam ni lah. Ada solat tu, solat Zuhur dengan solat Asar di waktu Zuhur. Okay. Ada satu tu pula solat Zuhur dan Asar di waktu Asar. Okay. Kira dijamakkan dekat satu waktu. Kalau macam Zuhur dengan Asar tu tapi waktu Zuhur, itu jamak apa? Tu jamak takdim. Kalau jamak takhir tu dekat solat Asar macam tu. Kalau jamak qasar? Yang tu jamak taksir tu dia maksudnya dipendekkan. Maksudnya kau pendekkan rakaat tu. Okey, faham. Kira Maghrib dengan Isyak lah. Tak boleh, Isyak boleh 2, Maghrib tetap 3. Okey, betul. Okey, Luqman boleh silakan isu anda. Tapi kan kalau dah sampai contoh time tu masuk Isyak, tu Maghrib dulu ke Isyak dulu? Maksudnya?
Kira isyak dulu lah, 2 kan, pasal maghrib 3. Dulu lah. Lepas tu baru maghrib. Isyak dulu. Okey. Okay, faham. Okay, kesimpulan. Ada apa pergi ke? Ya, Isu yang terakhir. Apa? Setiap seorang kena ada isu tau. Okey, kalau nak sebut Ya, Luqman, isu terakhir man. isu saya bila kita tahu kan zaman sekarang ni kan banyak berlaku kes COVID-19 kan. Muncullah vaksin daripada yang berasal daripada luar negara, daripada Amerika Syarikat, daripada China. Kita tak tahu kandungan isi dia, bahan kimia dia halal ke haram kan. Kita pun tak tahu. Dia kadang ada kajian tu macam ada juga bahan-bahan terlarang dekat dalam vaksin tu. Setengah bahan-bahan kimia tu, bahan kimia terlarang macam tu. Kita daripada situ kita boleh tahu kita guna masyarakat bitaisin ni kan. Dalam situasi ni untuk kita dasarkan mudarat kita untuk dibagi kemudahan untuk menggunakan vaksin tu. Kira walaupun dalam vaksin tu ada kandungan yang macam tak dibolehkan, tapi dia disebabkan membawa kebaikan kemudaratan. kita. So dibolehkan lah. Faham. So, situasi kita ni memudaratkan. Macam kita ni dah sakit kan. Kita bersakit, kita terima ubat tu walaupun kita tahu dalam ubat tu ada bahan berbahaya, tapi dia macam bawa kebaikan kepada kita. Okey. Itu je lah yang kalau situasi yang banyak berlaku sekarang ni. Tapi kan lepas vaksin kan ada efek dia macam demam, ada yang muntah lah, ada yang pening kepala apa semua kan. Kau rasa itu kemudaratan tak bagi kita? Sebab setiap orang yang kena vaksin mesti ada efek. Paling sikit pun pening kepala je. Dia macam kalau dia punya tu dia kan kesan daripada vaksin tu kan macam nak kata efek macam kadang setengah kesan tu dia macam bawa kepada kebaikan macam nak kata tidak balas badan macam tu tidak balas badan nak terima vaksin tu. Okay, macam ikut antibody orang lah kan. Semestinya semua setengah orang antibody kuat, setengah antibody orang lemah. So dia kalau orang yang demam sikit lepas vaksin tu, dia dijatuh kepada musyakkah yang biasa lah kiranya, yang pening-pening biasa-biasa tu. Ya, betul lah. Tak dapat untuk keringanan hukum. Hebat lah Cap. Hebat lah. Ya, aku baca. Betul. Cap, kalau orang yang ambil vaksin yang awal-awal tu kan, yang first US buat vaksin tu, kan ada first cucuk tu terus mati. Tu musyakkah apa lah? Cucuk terus mati? Tak, dia cucuk kan dalam masa 2-3 hari tu kan ada berita ada yang cucuk terus. So efek dia kematian lah. Efek kematian. Uish, itu terlalu mudarat tu. Kalau tengok luar biasa ke apa? Dah luar Itu biasa. mungkin kajian first kot. Dia nak buat kajian dulu. Itu kira salah dia lah kalau macam dia nak buat tak tahulah salah ke tak kan, sebab nak buat test, tapi nak buat test tu nak bagi vaksin tu dekat manusia, tapi kita nak test kat siapa kan yang sesuai kan, paling sesuai manusia lah. Tapi kalau vaksin yang dia buat tu mudaratkan manusia lain, itu aku tak tahu lah. Itu bukan masyarakat lah tu. Itu bukan itu aku kena jadi saintis dulu. Itu cari pasal dah tu. Sebab ada aku dapat situasi ni, aku dengar ada orang ni dia dah ambil vaksin, tapi lepas ambil vaksin tu dia terus ambil air tuak. Lepas tu last sekali kena COVID-19 balik. Dia macam vaksin tu tak berguna lah kat dia. Sebab ada orang kata air tuak ni macam dia macam dilemahkan antibody badan, padahal dah kuatkan dah pada guna vaksin. So nampak tak umat Islam ni cari pasal juga dengan kita. Cari pasal walaupun dah sembuh. Kira dia lah yang mengundang kemudaratan. Betul lah. Tak semestinya salah ubat juga nak kata. Tak kata salah mudarat tu kat ubat, salah mudaratnya kat orang ada juga.
Betul. Okay. Okay, dah boleh masuk kesimpulan lah. Siapa yang nak bagi kesimpulan ni? Dia paling pandai ni Acap lah. So Acap ni bagi sebulan. Cap boleh cap. Apa yang Jadi- kita bincang ni apa yang nak bagi? Jadi Okay, aku faham juga. kesimpulan daripada seluruh perbincangan yang kita dah bincang ni, yang tengah bincang ni kan. Jadi apa yang aku nampak lah kan, apa yang aku nampak Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir ni adalah satu kaedah yang mana untuk memberi kesenangan dan kemudahan kepada umat manusia untuk menunaikan syariat Islam. Jadi kalau apa benda syariat Islam yang Allah dah tetapkan kat kita ni, kita kira tak ada alasan lah, no excuse kalau kita tak nak buat ke apa kan. Sebab benda-benda tu memang dah complete. Allah dah kata, okay kalau kau tak boleh macam ni, kau buat macam ni. Semua dah tersebut dalam Al-Quran lah. Semua kira memang agama Islam ni dah sempurna. Semua kalau kau tak boleh nak buat macam ni, buat macam tu. Tak boleh macam tu, buat macam ni. Dah ada dah semua panduan. Jadi itulah, agama Islam ni sangat mudah. Yes. Betul. Baik kesimpulan bang. Okay, sampai situ saja perbincangan kita. Wabillahi Assalamualaikum. taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.